وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita sama-sama panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dengan limpahan izin kurniaannya kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kita berada dalam majlis yang mulia, majlis halaqah ilmu, bicara tentang insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah antara usaha kita untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ridhanya insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kita sama-sama mengambil peluang kesempatan dalam bicara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dalam bicara peperangan Dhi Amr, peperangan Dhi Amr. Jadi bicara ini tuan-tuan iaitulah sebelum di antara bicara-bicara sebelum peristiwa peperangan Uhud. Di antara yang telah kita sama-sama bincangkan iaitulah peristiwa peperangan Bani Qainuqa, bagaimana orang Yahudi Bani Qainuqa telah dihalau daripada bumi Madinah Al-Munawwarah kerana mereka selalu melakukan provokasi dan melakukan kekacauan terhadap keamanan bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan selepas daripada peristiwa itu iaitulah peperangan As-Sawiq, peperangan yang disebutkan juga peperangan tepung As-Sawiq, kerana orang-orang musyrikin mereka menyerang dan juga mereka melarikan diri dan dikejar oleh tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana mereka ingin mempercepatkan kenderaan mereka, maka mereka telah membuang segala bekalan-bekalan termasuklah tepung gandum yang mereka bawa bersama, sehingga bertebaranlah tepung itu. Maka dinamakan peperangan itu sebagai peperangan As-Sawiq, peperangan tepung. Dan yang seterusnya iaitulah peperangan Dhi Amr, peperangan Dhi Amr. Peperangan Dhi Amr inilah kempen ketenteraan terbesar yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tercetusnya peperangan Uhud. Dia ada yang besar-besar kan, antaranya peperangan Badar, iaitu kita sedia maklum. Itu cerita dia panjang. Kemudiannya ada keputusannya dalam peperangan Badar. Jadi di antara peperangan Badar sampai ke peperangan Uhud tu dia ada perang juga, sikit-sikit. Dia tak besar. As-Sawiq antaranya dia lari cepat masa tu. Termasuk juga dengan peperangan Dhi Amr. Peperangan Dhi Amr pun sama juga, dia ringkas je, tapi dia dikategorikan yang terbesar, kempen terbesar, peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tercetusnya peperangan Uhud. Peperangan Uhud
termasuk di antara peperangan-peperangan yang besar. Sebab tu dalam antara kitab-kitab sirah Nabi SAW yang ringkas, dia tak sebut dan tak bicarakan tentang peperangan-peperangan yang seperti ini. Kitab-kitab besar ada disebutkan tentang peperangan ini, antaranya peperangan Dhi Amr. Gerakan ini dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Muharram tahun 3 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Tahun itu juga diwajibkan kepada para sahabat Nabi, kepada orang Islam berpuasa. Punca peperangan ini ialah hasil maklumat perisikan Madinah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat bumi Madinah ni, tuan-tuan, dia ada penjaga keselamatan, antaranya perisik dia. Jadi perisik ni dia dapat maklumat, dapat berita berkenaan tentang satu kumpulan besar daripada Bani Tha'labah dan Muharib yang sedang berkumpul untuk menyerang pinggir-pinggir Madinah Al-Munawwarah. Dan maklumat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, Nabi SAW juga panglima, ketua pada untuk menjaga keselamatan bumi Madinah Al-Munawwarah. Dapat laporan, dapat maklumat daripada perisik. Lantaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Islam, panggil sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian mereka keluar dengan keanggotaan seramai 450 orang tentera. Itu yang sebut yang terbesar, terbesar sebelum peperangan Uhud. Kalau peperangan Badar pun 300 orang, 300 kan, 313, ada sebut 314 daripada kalangan sahabat kan. Peperangan Dhi Amr lagi ramai, tapi jarang dengar. Seramai 450 orang tentera, termasuk yang berkenderaan dan juga yang berjalan kaki. Lagi ramai daripada peperangan Badar. Ya, sebab kerana peperangan Badar tak sangka itu perang. Tujuannya adalah untuk menyekat rombongan dagang, tapi nak jadi takdir Allah, perang dan menang dalam peperangan tersebut. Tapi yang ini memang keluar tu memang tujuan untuk berperang. Sebab tu ramai, 450 orang tentera, lebih besar berbanding dengan yang turut serta di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Di Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sebagai pemangkunya, memangku tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu mereka telah berjaya menangkap seorang lelaki yang dikenali dengan nama Jabbar daripada Bani Tha'labah. Dapat tangkap seorang, dalam perjalanan dapat tangkap. Lalu dia dibawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabbar dibawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bila jadi tangkapan ataupun dia jadi tawanan lah dalam istilah. Jadi orang bukan Islam ataupun tawanan-tawanan yang berada di bawah jagaan tentera Islam ni biasanya, tuan-tuan, penuh dengan rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerunya kepada agama Islam. Nabi SAW ajak dia masuk Islam. Itu pertamalah. Bila dah ada tawanan, biasanya akan diajak mereka kepada agama Islam. Dan Jabbar ini telah bersetuju menyahut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersetuju masuk Islam.
Dan kemudiannya dia digabungkan bersama dengan pasukan Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Mula-mula jadi tawanan, diajak masuk Islam, join tentera, masuk Islam, kemudian join terus masuk dalam ketenteraan, tentera orang-orang Islam, di bawah kepimpinan Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu, terus jadi tentera. Subhanallah. Lalu menjadi penunjuk jalan. Kebetulan pula dia orang situ, jadi penunjuk jalan, terus menjadi orang yang bermanfaat kepada agama Islam. Baru masuk Islam terus ada dia punya function lah, kita sebut ada function. Memang sebaiknya orang Islam ni dia kena ada sumbangan, tuan-tuan. Dia bukan duduk saja, tak ada apa-apa function, bahkan dia jadi orang yang dia bermanfaat. Jadi seperti orang yang disebutkan seperti air. Kalau air yang bersih ni boleh diambil wuduk daripadanya, boleh suci lagi menyucikan, itu sebaik-baiknya. Kalau air musyammas, air musyammas dah dia jadi makruh. Kalau air yang kotor, yang najis, tak boleh membersihkan, tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau air yang suci, orang Islam ni dia digambarkan seperti itu. Sebolehnya jadi seperti air yang suci. Dia suci dan dia juga mensucikan. Subhanallah. Ada manfaat lah, tuan-tuan. Ada dia punya tersebut function, ada manfaat. Suci dah orang Islam ni, semua suci, alhamdulillah. Iman yang Allah Taala anugerahkan. Tapi lebih baik lagi daripada itu adalah sesuatu yang disumbangkan, ada function, itu paling bermanfaat. Subhanallah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dia itu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Lagi banyak manfaatnya, lagi baik dia. Sebagaimana sahabat ini, Jabbar ni, dia masuk Islam, kemudian dia join ketenteraan, pada masa yang sama diberikan peranan kepada dia menjadi sebagai penunjuk jalan. Kebetulan pula itu tempat dia. Barangkali mungkin sahabat-sahabat tak tahu jalan ini dipermudahkan dengan kehadiran Jabbar yang asalnya dia adalah tawanan kepada tentera muslimin. Lalu dia menjadi petunjuk jalan kepada tentera Islam untuk pergi ke tempat musuh. Dan apabila pihak musuh mendengar ketibaan tentera-tentera Islam daripada Madinah Al-Munawwarah, bila tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, pihak musuh bertebaran melarikan diri di puncak-puncak bukit. Habis lari semua. Sementara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tenteranya telah sampai ke tempat pihak musuh berkumpul. Dan tempat itu bernama Dhi Amr. Maka sebab itulah dinamakan peperangan ini peperangan Dhi Amr. Nabi SAW sampai, habis semua bertebaran. Dan disitulah baginda Nabi SAW menunggu selama sebulan penuh. Sebulan. Jadi bila tunggu, dia biasa perang macam tu, tuan-tuan. Dia mesti kalau nak isytihar menang tu, dia mesti tunggu dulu. Tunggu 2-3 hari ataupun 10 hari. Musuh tu tak datang balik tu, itu kira menang lah tu. Tapi kalau dah menang, kemudiannya tak tunggu balik terus, ataupun dia tidak dapat mempertahankan kawasan itu belum tentu menang lagi lah. Sebab tu dalam peperangan Uhud nanti bicaranya, ada yang menyatakan belum menang sepenuhnya. Orang musyrikin tu sebab dia habis, lepas tu dia terus balik. Dia terus balik. Tuan-tuan. Jadi menang tu tak sepenuhnya lah. Dan ada juga sebut tak menang pun. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nabi SAW sebulan
Jadi musuh tu kalau ikut dia, dia boleh patah balik tapi tak datang sebulan. Nabi SAW terus berada di kawasan yang bernama Dhi Amr, iaitu bulan Safar tahun 3 Hijrah ataupun hampir sebulan, dengan tujuan supaya orang-orang Arab merasai kekuatan tentera Islam, dan nantinya mereka akan diselubungi oleh perasaan gerun dan takut, dan kemudian baginda Nabi SAW pun pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah dua kisah peperangan sebelum terjadinya peperangan Uhud. Peperangan As-Sawiq kita dah bincangkan pada kuliah yang lalu, dan juga peperangan Dhi Amr. Dan satu lagi peristiwa, dan dia di antara peristiwa yang besar yang berlaku sebelum peperangan Uhud, iaitulah pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ni dia musuh Nabi. Jangan tuan-tuan tersambung pula radhiyallahu anhu, kan? Bunyi macam sedap, Ka'ab. Ni bukan Ka'ab Saidina Ka'ab bin Ubay, bukan. Ka'ab bin Al-Ashraf, kan? Dia adalah seorang Yahudi. Bahkan dalam kitab ni kategorikan, disebutkan Yahudi paling jahat. Yahudi paling jahat. Level dia macam Netanyahu tu. Netanyahu. Selalu terbalik sebut, kan? Level-level tu lah, kan tuan-tuan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan kepada sahabat siapa nak bunuh. Jahat sungguh. Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ialah seorang Yahudi yang paling kuat memusuhi Islam dan juga umat Islam. Paling kuat dia, paling benci. Serta yang paling kuat menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia paling kuat musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia daripada kalangan ahli kitab, Ka'ab bin Al-Ashraf ni, dia seorang yang kaya sungguh. Kalau dalam ayat Quran tu banyak jugalah, kan? Ayat tu tuju kat dia. Ayat-ayat tu kalau baca juzuk yang pertama yang cerita tentang orang Yahudi, jahatnya Yahudi, Tuhan sebut atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ayat tu memang tuju kepada antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf, kerana dia adalah merupakan pemimpin pembesar Yahudi. Tuhan sebut wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, janganlah kamu membeli ayat-ayatku dengan harga yang murah, iaitu dengan dunia. Kerana Ka'ab bin Al-Ashraf ni dia biasa, tuan-tuan, biasa menerima habuan daripada apa yang diusahakan oleh orang-orang Yahudi bawahan. Kalau ada apa-apa hasil, kan, peratusnya ada untuk dia. Sebab tu dia kaya sungguh, Ka'ab bin Al-Ashraf ni. Maka bila tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah Al-Munawwarah, dia yang paling menentang. Pertamanya sebab Nabi SAW bukan Yahudi. Padahal jelas dalilnya, dan tanda-tanda semua cukup tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tiba-tiba dia memusuhi Nabi, musuh paling kuat, kan? Yang paling jelas memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menyatakan secara terang seruan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana dia dah biasa menerima habuan orang-orang yang mengusahakan sekian, kan, bagi kat dia hasil. Jadi bimbang dia, kalaulah mereka ni mengetahui hakikat yang sebenar, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar Nabi, mereka ni akan berpaling. Takut-takut habuan dunia tu akan beralih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dunia ni Quran sebut
thamanan qalila, harga kecil. Tapi ramai orang sanggup jual dunia, tuan-tuan. Sanggup untuk mendapatkan dunia, dia ketepikan kebenaran. Ramai. Kan? Nabi SAW pun pernah kan, diberikan habuan dunia, kan? Dalam kisah di Mekah, bukan sikit-sikit, kan? Tawaran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan wang je, bukan harta je, jawatan. Yang bagi tawaran tu pula pembesar, kan? Bukan sikit-sikit. Nabi SAW dengar apa lagi, kan? Apa lagi? Yang bagi tawaran tu pula di antara saudara Nabi, saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia musuh Nabi lah, kan? Jadi antara tawaran tu harta. Kalaulah kamu lakukan ini kerana harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami, agar supaya kamu menjadi orang yang paling terkaya di kalangan kami. Tawaran seterusnya jawatan, tawaran seterusnya jadi raja, tawaran seterusnya kalau sakit kami akan sembuh, kami akan cari tabib yang paling terbaik. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab mereka ni dia tidak melihat Islam itu pada mata yang sebenarnya. Perjuangan Islam ni, tuan-tuan, jika nak dibandingkan dengan habuan dunia, kan, sampai digambarkan, kan, nak digambarkan dengan seberat sayap nyamuk pun tak mampu. Hebatnya, mulianya, agungnya perjuangan Islam ni. Setakat nak bagi juta-juta, bilion-bilion, kan? Kira istilahnya Nabi SAW tak pandang. Itu gambaran kemuliaan perjuangan Islam yang Allah Taala anugerahkan, iaitulah ganjarannya di hari akhirat kelak. Akhirat dengan dunia macam tu. Akhirat ni, kita nampak dunia ni kan besar. Sebab tu dalam doa, wala taj'alid dunya akbar hammina, antara doa yang sangat baik untuk diamal. Jangan jadikanlah dunia ni antara yang besar dalam hati kami, ya Allah, kan? Bukan letak dunia tu kat hati. Kita kadang dunia tergugat habis, kan? Sampai tinggal semua yang lain. Tinggal yang benar, sanggup cakap bohong, sanggup nipu, sanggup rasuah sebab dunia. Sanggup melakukan apa sahaja sebab dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, sediakan yang lebih besar daripada itu ni kepada orang yang beriman. Dia yakin bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW, tuan-tuan, tolak habis semua, tolak. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf yang itu dia tak boleh tu. Dia biasa dapat. Tu yang tuan sebut, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Maka dia tolak untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kebiasaan yang dia terima itu maintain. Bahkan dia bermusuh pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir, kan, tuan-tuan, menyebutkan akibat daripada perbuatannya hasad, kan, sebagainya. Batu orang Yahudi ni dia sanggup bermusuh. Awal-awal lagi dia dah tolak, dia dah kufur dah. Ni kerana penyakit apa? Penyakit hasad, tak suka Nabi SAW daripada kalangan orang Arab, kan? Sebab tu dalam tafsir, kan, tafsir menyebutkan, tafsir ni pula saya rujuk, kan, kitab Dr. Abdul Hayy almarhum. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Taala merahmati beliau, disebutkan akibat daripada itu maka timbul, kan, sikap mereka yang sangat jahat, membenci kepada Rasulullah SAW, benci kepada orang Islam, bahkan sanggup bunuh. Sanggup sampai tahap bunuh Nabi-Nabi Allah, sampai bunuh orang-orang Islam hari ini. Ini Yahudi, kan? Kalau zaman Nabi, Ka'ab bin Al-Ashraf, dia orang dia berasal daripada kabilah Tayyi, daripada Bani Nubhan, dan ibunya berasal daripada Bani An-Nadir. Dikatakan dia daripada Yahudi Bani Qainuqa yang kita bicarakan sebelum ni. Orang-orang Yahudi yang paling atas,
Maknanya dari segi kedudukan kan, paling kan, VIP lah kan, Yahudi yang paling atas. Ibunya daripada Bani An-Nadir. Di Madinah ni memang An-Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Pertama sekali yang mencabuli perjanjian Bani Qainuqa. Kemudian yang lain tu pun dia susul lah, Yahudi. Dia seorang yang kaya dan hidup bermewah-mewah, serta terkenal sebagai seorang yang kacak di kalangan orang-orang Arab. Paling kacak Yahudi ni, dia memang terkenal bak kacak, bak handsome memang dia. Jangan main-main. Jadi komplit. Dia package tuan-tuan. Kan, kalangan orang Arab, kalau Ka'ab bin Al-Ashraf tu tak boleh challenge lah kan. Dia punya sasa dia punya tampan dia punya kacak, ditambah pula orang yang kaya raya kan, kaya raya, jadi package, disebut package. Dia juga terkenal sebagai seorang penyair Arab yang hebat, pakar syair pula. Dan sememangnya zaman ketika itu, apabila seseorang itu dia pandai bersyair, maka kedudukannya diangkat. Maksud itu, siapa yang pandai ilmu syair kan, kedudukannya diangkat. Akan tetapi dia telah menggunakan segala apa yang ada pada sisinya. Ni satu sudut tuan-tuan, bila Tuhan bagi nikmat, Allah Subhanahu wa taala kurniakan anugerah. Allah Taala bagi itu kekayaan kepada dia. Allah Taala beri itu kesihatan, rupa paras yang baik kepada dia. Orang Yahudi bahkan sampai hari ini pun kan ramai yang ada rupa parasnya kan, kebijaksanaan sampai hari ini. Tapi digunakan itu pada jalan menentang baginda Nabi SAW. Dia gunakan kelebihan syair-syairnya itu untuk memburukkan Rasulullah SAW, supaya orang musuh dengan Nabi. Bahkan dia sanggup pergi ke Mekah. Ni jahatnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia pergi ke Mekah, dia berikan kata-kata semangat kepada orang-orang Mekah dengan syair-syairnya. Ditiupkan api permusuhan tentang kekalahan mayat-mayat yang terbunuh di Badar. Dia naikkan semangat agar supaya orang-orang di Mekah ni pergi serang. Dia lah punca dia. Padahal dia adalah orang Madinah. Dia orang Madinah yang ada perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi khianat dia. Kubu tempatnya ialah di sebelah tenggara Madinah, iaitu di bahagian belakang kampung Bani An-Nadir. Dan kubunya masih ada sampai hari ini. Dia punya kesan dia lah, bekas-bekas dia. Jadi tuan-tuan kalau pergi kalau ada kesempatan ziarah lah. Saya pernah bawa jemaah pergi, sebutkan cerita Ka'ab bin Al-Ashraf, dia punya jahat dia itu ini. Bila sampai je lokasi, tak nak turun lah ustaz, di tempat kena laknat. Sudah. Kan tuan-tuan, itu salah tu. Dia bukan tempat kena laknat. Itu dalam kota Madinah tu, tanah haram Madinah. Lokasi dia masih lagi di dalam tanah haram Madinah. Ambil iktibar tentang kekayaannya dulu. Memang orang kaya, dia kubu dia. Kawasan tu dia asal kubu dia, kubu Ka'ab bin Al-Ashraf. Tapi tempat tu bukan tempat dilaknat, orang dia dilaknat. Macam tuan-tuan pergi Mekah lah, kan ada rumah Abu Lahab. takkan rumah Abu Lahab tu tempat dilaknat pula. Jadi itu kawasan tanah haram Mekah. Abu Lahab duduk Mekah tuan-tuan, Abu Jahal duduk Mekah. Kawasan tanah haram Mekah ada lokasi dia. Lokasi rumah Abu Lahab, lokasi rumah Abu Jahal masih ada kan. Tapi tempat itu tempat halal, tempat tanah haram yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang haramnya tu orang tu Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal tu. Maknanya tempat yang mulia ada orang yang jahat seperti itu, tuan-tuan. Bahkan kebarangkalian hari ni pun ada, kan? Tempat-tempat yang baik. Jadi sebab tu kita jangan sangka pergi tempat baik semua orang mesti baik. Sampai Mekah ingat semua malaikat, oi, kan? Ramai juga penjahat dia, kan? Pencuri dia ramai, kan? Penyamun ramai, penyangak pun ramai dekat Mekah. Tanah haram, tuan-tuan. Setakat ulu-ulu tu ulu-ulu depan mata, tuan-tuan. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu tempat kubur Ka'ab bin Al-Ashraf, kan? Tempat masih ada lagi sampai ke hari ini, dan ziarahnya adalah untuk kita sama-sama mengambil iktibar. Betapa kalau ikutkan dunia cukup habis Ka'ab bin Al-Ashraf ni, kan? Dari segi kesihatan dia, tubuh badannya, rupanya, hartanya, kan? Rumah kubu, tapi semuanya tidak berguna, kan? Apabila dia menjadi manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sememangnya kita ni, tuan-tuan, bila kita ni dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita mulia. Walaupun kita ni mungkin seorang yang tidak berharta, miskin, dipandang hina mungkin oleh orang ramai, tapi bila ada Allah SWT anugerahkan iman dan juga taqwa, sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nama Sayyidina Bilal sampai hari ini mulia, kan? Satu dunia pergi masjid sebut Bilal, guna nama Sayyidina Bilal bin Rabah, walaupun dia seorang hamba. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila dia mendengar berita tentang kemenangan orang-orang Islam dalam peperangan Badar dan pembunuhan orang-orang Quraisy, dia berkata, benarkah berita ini? InsyaAllah, tuan-tuan, apa yang seterusnya, apa yang berlaku seterusnya, kita akan cuba sambung lagi bicaranya pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.